Hey guys, jom support YouTube channel ni dengan tekan butang subscribe dan juga loceng notification. Thank you semua. So kita pun waktu ni iltamiskan apa nama Lailatul Qadar ni, kita cuba yakin kita dapat. Walaupun kita tak dapat tanda-tanda, tapi kita dapat. Tapi jangan tak dapat tanda pun kita rasa kita dapat terlebih-lebih sangat sampai beritahu kat Facebook, kan? So jadi macam Ustaz Usti sebut, itu satu kesalahan yang besar. Sebabnya kalau nak sebut dapat, you sebut lepas raya nanti, kan? Sebut ya aku dapat Lailatul Qadar semalam, lepas tu orang pun tak semangat dah nak cari sebab kamu kata dah dapat dah semalam, kan? So jadi satu kesalahan. Padahal belum tentu lagi kamu dapat, kan? Okay, yang pertama sekali, kita kena fokus apa yang paling kita mampu. Jadi kita mungkin tak mampu nak buat semua. Kita tak mampu nak solat tahajud berpuluh-puluh rakaat. Mungkin kita tak mampu nak baca Quran beratus-ratus muka surat pada malam ini. Maka kita mampukan, tumpukan pada satu terlebih dahulu pun cukup bagus. Kalau kita mampu sedekah banyak-banyak. Kalau kita mampu baca Quran tumpu habis-habis. Kalau ada orang kelebihan lain, dia sunat pun tambah, bagus. Tapi kalau kita nak buat semua benda, kita akan rasa sangat tak mampu nanti. So pilih satu atau dua untuk kita fokus pada malam Al-Qadar, pada malam-malam akhir, pada hari-hari akhir, dan tumpukan itu dahsyat-dahsyat. Yang kedua, ingat bahawa KPI kita keampunan Allah SWT. So kita kena fikirkan dosa. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu dosa. Dosa pahala hanya akan kita tahu bila kita ada ilmu. So jadi cari ilmu, tahulah mana dosa, mana pahala. Kita bimbang, ada orang dia baru belajar silat, dia rasa dia dah handal semacam. Rupa-rupanya serba sumbang. Ada orang yang terror silat, tapi sebab dia terror, dia rasa macam dia tak terror, kan? So jadi orang yang handal akan rasa dia kurang handal, orang yang tak handal akan rasa dia sangat handal. So jadi kita bimbang, kita jadi manusia yang terlalai dan maghrur gitu. Jadi kesimpulan dia, kita mesti fikir kita banyak dosa. Jangan kita rasa kita tak banyak dosa lah. Fikir macam mari kita sahur, lepas tu baca Quran, lepas tu tak ada dosa, pahala tak ada dosa aku tahu ni, ataupun hari ni. Jangan, itu ada masalah tu. Salah tu. So jadi kita kena minta ampun. So dosa ada dua jenis. Dosa pada Allah, kita minta taubat, istighfar, dan dosa pada manusia. Ini sangat penting. Tertakluk keampunan Allah dosa pada manusia ini dengan keampunan manusia terlebih dahulu. Mengumpat, mengata, memfitnah dan seumpamanya, ini semua perlu dapatkan keampunan. Sebab itulah disebutkan oleh Nabi juga dalam satu hadis, kan, siapa-siapa yang ada buat satu kezaliman kepada saudara dia, min ardihi aw min syai'in falyatahallalahu minhul yaum. Siapa-siapa yang ada buat benda ni, hendaklah dia sudut maruah dan seumpamanya, hendaklah dia minta ampun, minta halal daripada saudara dia hari ini. So ia adalah prasyarat untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi penghalang keampunan ni semua kita kena buang. Baik, kemudian yang ketiga, iaitulah jangan sesama sekali lupakan fardu. Kononnya nak dapat Lailatul Qadar, buat pahala sunat banyak, tapi fardu buat lebih kurang, cincai, kan? Allah sebutlah hadis qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ma aftaradtu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hamba-hambaku sangat-sangatlah berusaha untuk menghampirkan diri kepadaku dengan pelbagai cara, antaranya mereka buat dulu benda fardu, dan tidak akan dapat mereka hampir selagi mana macam sebagaimana mereka lakukan pada fardu. Maksudnya buat fardu cepat dapat hampir pada Allah, dan lepas tu bolehlah nawafil, iaitulah sunat. Jangan hanya tumpu yang sunat, ya, baca Quran sunat, solat tarawih sunat, tapi solat yang fardu kita buat cincai, lagi laju, sebab kita nak tumpukan solat sunat. Maka ini adalah satu kesilapan, ya. Yang keempat, main dengan niat. Tu main tu salah kot bahasa saya tu, bukan main lah, maknanya kita gunakan niat dan azam. Sebab Nabi sebut niatul mu'min khairun min amali. Kadang-kadang niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalan dia. Dia niat, tapi niat tu bukan niat kosong. Nabi sebut, idza hamma ahadukum bihasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanah. Sesiapa yang berazam, maknanya niat dengan azam, dengan ada planning, bukan niat kosong. Okey, aku dapat pahala. Maknanya aku kata aku nak buat, kalau aku dapat ni aku nak besok ni aku nak keluar ni, aku nak buat bini-bini untuk buat pahala bini. Kan, jadi dah plan dah. Bila, di mana, cari tempatnya. So maknanya niat, aku nak hafal Quran balik ni lepas ni, aku nak mengulang ni hafal surah-surah yang aku lupa, aku nak buat berjasa pada ibu bapa. Niatkan banyak-banyak, sebab dia akan mencapahkan pahala kita dengan dahsyat sekali pada
hari-hari terakhir Ramadan ini. So, gunakan niat punya power, tapi dengan azab. Kemudian yang kelima, sedekah tadi dah disebutkan. Sedekah ni, usaha nak cari ni susah tuan. Kan, sedekah ni nak cari siapa nak terima, bila nak terima, macam mana nak bagi, macam mana nak angkat, macam mana nak beli. Susah tu. Kan, saya dengan Ustaz Usni NGO ni, kita mursyid ni susah nak cari orang fakir miskin, nak cari yang betul. Sebabnya macam zakat pun saya, Ustaz Usni lagi mahir lah. Saya juga ada bantu-bantu lembaga zakat setara dulu. Mereka kata banyak orang yang menipu. Mereka menipu rumah yang miskin, dia ada rumah yang lain, tapi dia nak dapat bantuan, dia duduk rumah yang miskin. Jadi orang pun tertipu sebab dia sentiasa nak dapatkan bantuan, padahal dia kaya, dia sorokkan harta-hartanya. Na'udzubillah min dzalik, kita tak tahulah. Sebab tu usaha mencari fakir miskin mesti dibuat oleh amil, mesti dibuat oleh kerajaan supaya tak salah bagi duit zakat. Kalau salah, maka kerajaan kena tanggung. Yang keenam, dapatkan bantuan malaikat untuk gandakan amalan kita. Macam saya sebut sini, yang pertama selawat, yang kedua sebab selawat ni menjadikan malaikat Jibril pun dekat dengan kita. Kan, baca Quran menjadikan kita duduk dah halaqah malaikat. Malaikat semua pakat dengar ramai-ramai. Bagus. Kan? Mau dengar ramai-ramai. Kemudian ajarkan benda baik yang saya sebut tadi kan, innallaha malaikatahu wa alas samawati wa ahlal ardin hatta al-hu'at an-namli fi juwari la yusalluna ala muallimin nasi khaira, iaitu doa para malaikat ikan-ikan di lautan. Ramai ni. Jadi walaupun kita tak popular ke, orang tak ramai solat jenazah kita, tapi dengan apa kebaikan yang kita kongsikan, maka malaikat akan menjadi dia punya multi level gandaan dia. Yang terakhir, iktikaf di rumah tadi ada khilaf, tapi ada pendapat ulama yang mengharuskan dengan syarat-syaratnya. Maka kalau mampu buat, kalau tak mampu buat, iktikaf boleh diqadakkan selepas bulan Ramadan. Itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Macam juga solat tahajud pun boleh qada sebenarnya. Bagi mereka yang dah melaziminya, mereka qadakkan. Sebab tu ada di kalangan sahabat yang solat lepas solat subuh. Ni apa hal ni, solat subuh tak ada solat rawatib, boleh dia qada solat malam dia tertinggal. So, jadi itulah 7 nasihat saya sebagai kesimpulan. Wallahu a'lam.